أصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita kesempatan para jemaah rahimakumullah untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada penghujung bulan Ramadan para jemaah. Ramadan begitu pantas berlalu. Saya rasa masih segar lagi di ingatan kita menyambut awal bulan Ramadan dengan melaksanakan salat tarawih secara berjemaah. Semalam merupakan malam yang ke-23 dan malam ini merupakan malam yang ke-24. Kita berada pada 10 malam yang terakhir. Subhanallah, masa begitu pantas sangat berlalu. Ramadan bakal pergi, para jemaah meninggalkan kita dengan 1001 kebaikan yang terdapat padanya. Sebab itu, kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW, di antara pentafsiran ulama, tentang hadis Nabi yang mana Nabi berkata apabila tiba bulan Ramadan dibukanya pintu syurga dan tertutup pintu neraka. Maka ulama ada dua pemahaman di sini. Ada yang pertama katakan kita tak payah tafsirkan, Nabi kata terbukanya pintu syurga dan tutupnya pintu neraka, insya-Allah itu yang berlakulah. Macam mana perkara itu berlaku wallahu alam. Tapi Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau ini mengedepankan satu pemahaman. Beliau kata mungkin di antara pentafsirannya juga, mungkin itu merupakan bahasa kiasan daripada Nabi SAW. Bila Nabi berkata terbukanya pintu syurga, itu bahasa kiasan daripada Nabi. Memberitahu kepada kita begitu banyaknya peluang untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah, melayakkan dirinya menjadi ahli syurga para jemaah pada bulan Ramadan. Yang mana pada bulan-bulan selain daripada Ramadan, peluang itu mungkin tidak ada. Kan? Di luar Ramadan para jemaah, kita sebut satu bulan yang mana setiap hari kita berpuasa. Tak ada. Yang ada hanya pada bulan Ramadan, every day, 30 hari kita berpuasa. Itu hanya pada bulan ini. Kita sebut satu bulan di luar Ramadan yang mana padanya kita ini setiap malam menghidupkan malam dengan salat tarawih, dengan salat qiyam yang ada pada bulan Ramadan. Kita sibuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita membayar zakat fitrah hanya pada bulan Ramadan. Para jemaah yang belum bayar zakat fitrah, cepat-cepat bayar zakat fitrah. Kadang-kadang saya tengok pakcik amil kat belakang tu sampai mengantuk kerana tak ada orang datang. Nanti malam raya queue panjang. Setiap hari raya pertama, kemusykilan agama yang saya terima para jemaah dekat handphone ni, dekat WhatsApp, dia katakan, Ustaz, saya terlupa bayar zakat fitrah. Sah ke tak sah Ustaz untuk saya bayar zakat fitrah setelah solat hari raya? Apa fatwanya? Masya Allah. Ini satu bulan mazhab Syafi'i katakan ada keringanan, daripada awal bulan boleh bayar. Sampai tertidur-tidur pakcik amil tak ada orang datang, tapi bayarnya last minute. Itu masalahnya. Kerana saya sebut sedikit hukum dia para jemaah. Di sisi mazhab Syafi'i, kerana ada hadis Nabi kata ini bayar zakat ini, zakat fitrah ini sebelum imam naik dekat atas mimbar. Siapa yang terlewat itu sudah tidak lagi dikira. Itu ada hadis Nabi sedemikian rupa. Mazhab Syafi'i dia kasih keringanan sedikit. Tapi ini jangan kita buatlah kerana ia makruh. Apa para jemaah? Siapa yang terlepas daripada bayar zakat fitrah kerana ada alasan yang munasabah, terlupa ke dan sebagainya, dia boleh bayar zakat fitrah pada hari pertama Syawal tu, selagi mana belum sampai waktu maghrib. Jadi ada extension kat situ. Mereka memperluaskan pemahaman tentang apa para jemaah rahimakumullah, membayar zakat fitrah itu dibenarkan. Jadi maknanya ada pemahaman di situ, ataupun expansion, ataupun mazhab Syafi'i meluaskan lagi pemahaman berkaitan dengan tempoh batas waktu yang dibenarkan untuk seseorang itu membayar zakat fitrah. Tapi perkaranya makruh.
makruh, tak boleh kita buat para jemaah. Jadi jangan kita buat perkara sedemikian rupa. Kita bayar on time, kerana siapa yang tertinggal bayar zakat fitrah itu hukumnya haram, dia wajib untuk mengqada, mengganti zakat fitrahnya. Jadi pada bulan Ramadan saja, kita kembali kepada tajuk kita, bulan Ramadan saja yang terkumpul padanya begitu banyak sangat peluang untuk seseorang itu melayakkan dirinya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, subhanallah. Sebab itu Ibn Hajar katakan ia merupakan bahasa kiasan daripada Nabi SAW akan apa? Akan fadilat dan kelebihan. Sehingga Nabi katakan seolah-olah pintu syurga itu terbuka. Banyak sangat peluang untuk seseorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Sebab itu Nabi SAW amat pelik para jemaah, amat takjub terhadap seseorang yang Ramadan itu datang, lalu Ramadan pergi, walam yughfar lahu, sedangkan dirinya belum lagi mendapat pengampunan Allah. Ini Nabi, satu ketika Sayyidina Rasul sedang naik dekat atas mimbar ingin menyampaikan khutbah. Setiap kali satu tapak Nabi berkata amin. Tapak yang kedua Nabi katakan amin. Tapak yang ketiga Nabi katakan amin. Maka para sahabat nampak, mereka perhatikan benda tu, tapi mereka tak boleh komen lah, kerana khutbah Jumaat ingin disampaikan, mereka biarkan lepas. Selesai solat Jumaat, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tadi kami saksikan kamu ucapkan 3 kali amin. Setiap kali tapak ada amin, amin, amin. Apa ceritanya ya Rasul? Maka Nabi kata, tadi malaikat Jibril turun sewaktu Sayyidina Rasul SAW ingin naik ke atas mimbar. Lalu antara doa, malaikat Jibril menyampaikan doa para jemaah, lalu diaminkan Nabi SAW. Antaranya adalah amat rugi dan amat rugi siapa yang bertemu salah seorang di antara orang tuanya ataupun kedua-dua ibu bapanya dalam keadaan uzur, dalam keadaan berusia, sedangkan ibu bapanya tidak menjadi sebab untuk anak ini masuk ke syurga Allah. Malaikat Jibril doa, Nabi katakan apa? Nabi katakan amin. Subhanallah, rugi. Kerana seorang anak itu, Masya Allah, bila Allah, saya tak cakap benda itu senang para jemaah kan, cabarannya ada. Kita jaga budak kecil ada cabarannya, jaga orang yang dah berusia juga ada cabarannya. Subhanallah. Jadi kalau Allah dah uji kita, Allah berikan kepada kita anak kecil, itu Allah sayang kat kita untuk kita pelihara. Allah berikan kepada seseorang kedua ibu ayah untuk dijaga, itu maknanya Allah sayang kat kita. Seolah-olah telah diberikan dekat tangan kita ini pintu syurga para jemaah. Jadi anak itu sama ada dia ambil cabaran ini, dia ambil peluang untuk masuk ke syurga Allah, ataupun kunci ini dibuang lalu diletakkan ke tepi, ataupun diberikan kepada adik. Adik sajalah jaga ayah, abang ni dah penat. Jadi Nabi malaikat Jibril katakan, dia doakan, siapa yang katakan amin? Nabi SAW. Kemudian di antara doa malaikat Jibril, amat rugi dan amat rugi siapa yang datang Ramadan, lalu Ramadan pergi, walam yughfar lahu, sedangkan dia belum lagi diampunkan oleh Allah. Malaikat Jibril doakan, Nabi katakan amin. Subhanallah. Makbul ke tidak doa itu para jemaah? Amat rugi. Kenapa amat rugi para jemaah? Kerana setiap hari Allah berikan peluang. 30 hari, 30 peluang Allah berikan. 30 peluang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk terkabulnya doa. Bayangkan, untuk terkabulnya doa. Nabi bersabda, walis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa, saat dia berbuka ada satu doa yang Allah tak tolak, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak para jemaah. Jadi waktu kita tengah letak kurma dekat mulut tu, kita panjatkan satu doa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 30 peluang, bahkan lebih daripada itu. Kita bayangkan setiap hari kita melaksanakan ibadah puasa para jemaah, ia peluang untuk kita meningkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah. Peluang untuk meningkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah. Nabi bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan
dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi tambah lagi para jemaah, man shoma, tu Nabi berkata siapa yang puasa Ramadan. Ustaz, katakanlah saya ni satu hari, saya bukan tak puasa, saya puasa. Tapi saya tahu pahala puasa saya pada hari itu kurang sedikit. Nah, saya apply cuti, nak masuk Johor, bos tak apply, saya ngumpat dia sebakul, katakanlah. Puasa saya rosak hari itu, saya tak dapat ke fadilat ni. Nabi kasih second chance. Nabi bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang bangun, dihidupkan malam-malam bulan Ramadan, 30 days, 30 hari tarawih tak tinggal. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Jadi puasa tak sempurna, sempurnakanlah dengan tarawih. Tarawih kalau tak sempurna, tak ada can lagi ke Ustaz? Nabi kasih third can para jemaah. Nabi bersabda, man qama lailatul qadar, barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Berapa kali peluang para jemaah? Peluang lepas peluang, lepas peluang. Subhanallah, second chance para jemaah. Kehidupan ni jarang sangat dapat second chance. Subhanallah. Jadi para jemaah, orang mukmin ini apabila tiba bulan Ramadan, dia amat bergembira padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu kenapa para jemaah? La'allakum tattaqun. Supaya kamu itu bertakwa. Every week, setiap minggu kita dengar khatib itu bual dekat atas mimbar, bertakwalah kepada Allah. Kerana itu rukun khutbah. Di antara rukun khutbah kena sebut takwa kepada Allah. Kalau tak, khutbah tak sah di sisi mazhab Syafi'i. Mazhab lain dia ada lain pendapat, mazhab Maliki lain pendapatnya. Penting mesti kena sebut. Jadi apa maksud takwa kepada Allah? Takwa ini begitu luas para jemaah pengertiannya. Ulama menulis berjilid-jilid buku tentang takwa. Saya kalau nak kupas satu persatu maksud takwa para jemaah, ini tazkirah ni nanti jadi kuliah subuh. Para jemaah boleh tunggu, boleh sabar insya-Allah sampai ke subuh. Jadi saya ringkaskan. Kerana saya terkesan dengan kenyataan seorang sahabat. Ini luar biasa. Nama sahabat ini Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kenapa saya terkesan para jemaah? Kerana Abu Ubaidah, dia kasih nasihat ini, dia berikan nasihat ini, pengertian maksud takwa itu, the definition of takwa. Dia simplify, dia permudahkan para jemaah. Apabila beliau ini sedang nazak kerana Allah uji dia terkena penyakit taun. Kita kalau pergi ke Jordan, Abu Ubaidah punya makam, dia punya kubur ada dekat Jordan sana. Dia di antara sahabat yang Allah uji dengan taun amwas dekat Jordan. Kubur dia ada dekat sana. Jadi mungkin sebahagian orang tak kala kena uji, aku ni dah sahabat Nabi berjuang, kemudian kena uji dengan penyakit sedemikian rupa. Mungkin dia marah, mungkin sebahagian orang lah kan, orang biasa. Tapi bukan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia punya redha terhadap Allah, redha terhadap takdir, ini luar biasa. Bahkan sempat kasih nasihat lagi. Orang semua duduk sedih, dia ni sedang nazak, dia kasih nasihat kepada orang ramai akan maksud takwa. Kita perhatikan ada 4 benda. Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah berkata, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Takwa ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini luar biasa. Kita kalau takut akan satu perkara, kita jauh daripadanya. Betul tak betul? Kita jauh daripadanya. Ada orang pagi, petang, siang, malam tengok cerita hantu, dia takut hantu. Dia kalau lalu tepi kubur tak ada apa-apa pun, tapi dia takut. Dia takut jauh daripada kubur. Ada orang geli dengan lipas jauh pun dia dah geli. Kerana itu lumrah, psyche manusia. You are afraid of something, kita jauhkan diri daripadanya. Berbeza dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang takut kepada Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, ini maksud takwa. Takut al-khaufu minal jalil. Takut kepada yang al-jalil, yakni yang maha pemurah, yang maha esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waridha bil qalil, dan redha, keredaan terhadap perkara yang sedikit. Allah berikan secupak, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan 2 cupak, alhamdulillah. Diberikan banyak, alhamdulillah. Hal keadaan dia para jemaah, hal keadaan individu, hal keadaan mukmin tidak berubah. Walaupun dia berada dalam apa sahaja keadaan. Ini luar biasa ini. Waridha bil qalil.
Ada seorang lagi sahabat para jemaah rahimakumullah. Sebab tu kita kena banyak baca tentang kisah sahabat ini, luar biasa sahabat ini. Sahabat ini nama dia Imran ibn Husain. Kita kalau baca kitab-kitab hadis, banyak hadis dia yang riwayatkan. Imran ibn Husain itu dia lah ni dia. Bila sahabat, dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Maksud dia apa para jemaah? Maksudnya adalah dia ni dekat dengan Nabi SAW. Pagi, petang, siang, malam duduk dengar kelas taklim Nabi, dengar khutbah Nabi, dengar ceramah Nabi. Sebab itu banyak meriwayatkan hadis. Jadi Imran ini dekat sangat dengan Nabi. Tapi para jemaah, setelah Sayyidina Rasul itu wafat, Nabi meninggal, Allah uji Imran. Imran ini sampai sakit, terlantar dekat katil para jemaah. Bertahun-tahun lamanya dekat katil. Hal keadaannya begitu dhaif. Kalau kita lihat kitab Al-Isabah, dekat situ dinyatakan Imran ini keluarganya buat lubang tepi dekat tilam dia para jemaah. Untuk apa? Itu tempat dia lepaskan najis. Maknanya keadaan dia begitu dhaif sangat. Jadi sebahagian daripada kawan-kawan datang ziarah, ada yang menangis. Ada yang kata, wahai Imran, aku tengok kau ni Masya Allah, dulu dekat zaman Nabi hebat, sana sini ikut Nabi, riwayatkan hadis, berjuang dan sebagainya. Sedih aku tengok keadaan kau. Ada yang menangis. Maka Imran menjawab, yang menangis itu mata kamu. Ada pun aku, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk aku, itu yang aku cinta. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cinta, itu kecintaan aku. Ini luar biasa, ini tahap redha. Allah kurniakan nikmat, alhamdulillah. Bila dikurniakan ujian pun seorang mukmin itu tidak berbeza hal keadaannya. Jadi itu yang kedua, definisi takwa. Yang pertama itu takut akan Allah, yang kedua redha terhadap perkara yang sedikit, yang ketiga ini penting, wal amalu bitanzil, dan beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini tuntutan agama. Baru para jemaah last week 17 Ramadan kita menyambut nuzulul Quran kan. Ini Al-Quran itu tuntutan agama, tuntutan daripada Allah, perintah daripada Allah, buat ataupun jangan buat, semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi kadang-kala Al-Quran yang merupakan tuntutan ini menjadi tontonan, dia jadi show para jemaah. Kita ni hanya lihat Al-Quran itu cantik, tersenggah, kita dekat rumah mungkin kita pasangnya khat-khat kan. Kadang-kadang orang ni suka letak ayat 1000 dinar. Tak salah nak letak ayat 1000 dinar. Tapi salah para jemaah, kalau keyakinan kita itu salah, bahawa dengan meletak ayat ini boleh murah rezeki. Tidak para jemaah. Ayat 1000 dinar, rahsianya terkandung di sebalik ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu maksudnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Allah berikan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak dia sangka-sangkakan. Itu maksud 1000 dinar. Untuk tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi orang, seseorang yang walaupun begitu banyak sampai 10 sekali ayat 1000 dinar ditampal dekat rumah, ditampal dekat kedai, tetap para jemaah, kalau hal keadaan dia tidak memahami maksud ayat itu, dia tidak mengamalkan isi kandung ayat itu, bagaimana Allah ingin mengurniakan kepadanya rezeki? Jadi Al-Quran ini tuntutan agama. Jangan kita, hubungan kita dengan Al-Quran hanya sekadar show saja para jemaah. Bila ingin masuk meminang ataupun seseorang ini nak majlis pernikahan, maka di antara hadiahnya Al-Quran. Cantik itu, Masya Allah. Al-Quran pun bukan Al-Quran yang warna hijau lah, tak main lah tu. Al-Quran mesti yang warna gold, cantik punya kan, letak atas tulang. Kemudian selesai habis majlis, apa jadi para jemaah? Al-Quran tu diletak dekat rak-rak, tak baca pun, bertahun-tahun sampai berdebu. Jadi Quran itu suci dalam debu, macam tajuk lagu. Debu tu buat tayamum sah para jemaah. Macam itu sekali, subhanallah. Jangan kita jadikan hubungan kita dengan Al-Quran sedemikian rupa. Kerana sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini besok komplain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, innal qauma, sesungguhnya kaum ini menjadikan aku itu mahjura, menjadikan aku ini satu perkara yang asing. Masya Allah. Dia mengasingkan Al-Quran daripada dirinya. Jadi itu poin yang ketiga tadi. Yang pertama takut akan Allah. Yang kedua ar-ridha bil qalil, ridha dengan benda yang kecil, perkara yang kecil kurniaan Allah. Kemudian yang ketiga beramal dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat
Keempat adalah wal isti'dad liyaumir rahil, dan persiapan berhadapan dengan hari yang kita bakal pergi. Subhanallah, wal isti'dad liyaumir rahil, persiapan dengan hari esok, hari akhirat. Ini nasihat Abu Ubaidah sewaktu dia sedang sakit nazar itu, para jemaah. Kerana orang mukmin yang mana kita tahu, para jemaah, persiapan kita ataupun perjalanan kita ini jauh. Kematian itu bukan penghujung. Subhanallah. 100 years, 100 tahun yang lalu kita tak ada, para jemaah, tak wujud pun kita. Dan 100 tahun yang mendatang pun kita dah tidak ada. Yang ada tinggal lagi batu nisan saja. Masya Allah. Itu pun lepas 15 tahun upgrade kan kubur. 8 dalam 1. Kondo lah, daripada HDB 5 room masuk kondo sempit sikit. Tapi itu hakikat realitinya. Jadi yang kita tinggal itu apa, para jemaah? Yang tinggal hanya itu amalan kita saja. Yang kita tinggal hanya itu kebajikan kita saja. Kita ada anak, kita didik dia, dan Masya Allah anak kita itu jadi orang, jadi manusia, para jemaah, yang berguna. Kita meninggal dunia, berbakti terus amal jariah kita. Subhanallah. Kita lihat orang-orang dulu, para jemaah, ada 8 anak. Semua 8 anak ni jadi manusia kan. Ada jadi guru, ada jadi menteri, jadi Masya Allah. Semuanya menyumbang. Bapa sudah meninggal dunia tapi anak terus berbakti. Ini maksudnya al-isti'dad liyaumir rahil. Buat persiapan berhadapan dengan hari kematian. Kematian itu perjalanan yang abadan abada, sampai bila-bila, para jemaah. Subhanallah, sampai bila-bila. Esok berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hal keadaan kita? Bagaimana, para jemaah? Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam ayat yang saya baca, surah Al-Qiyamah, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Allah kata esok di hari akhirat ada manusia yang berkata, ainal mafar, ke mana mau pergi? Subhanallah, tak boleh nak lari. Kita dekat muka bumi ni, kita jalan dekat bazar, mungkin nampak ada muka orang kita tak minat. Dia ni memang hutang dengan saya, tak pernah nak bayar ni, saya pun dah menyampah tengok. Kita boleh U-turn kan? Boleh U-turn kanan kiri, tak nak jumpa dia. Tapi esok di akhirat, para jemaah, ada ke nak lari? Tak boleh. Nak lari ke mana? Ainal mafar. Kemana mau lari? Allah kata. Sebahagian orang berkata, ainal mafar, kemana nak lari? Ke sana menuju ke Allah, ke sini menuju ke Allah. Dan esok berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, termasuk saya, semua individu berdiri di hadapan Allah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah, no translator antara hamba dengan Allah. Allah faham apa yang kita kata, kita faham apa yang Allah firmankan. Bagaimana hal keadaan kita, para jemaah? Tatkala kedua kaki ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah, para jemaah, kita ini macam insan tadi yang Allah cakap, ini rasa risau kerana amalan tak cukup, tanggungjawab banyak tidak tertunai, hak anak isteri tidak tertunai, hak orang tua, ibu ayah terabai, banyak sangat kezaliman yang dia buat, amalan tak cukup, maka nak diri di hadapan Allah dia rasa takut. Ataupun hal keadaan kita yang kedua, para jemaah, sebagaimana diri Nabi SAW. Orang mukmin itu rindukan Allah Subhanahu wa taala kan, secara lumrahnya. Setiap hari kita sebut nama siapa, para jemaah? Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam salat berapa kali kita sebut nama dia? Subhanallah. Berapa kali? Tadi bila buka, para jemaah, kita nampak rezeki, ya, nampak semua keindahan, makanan-makanan semua bau yang enak. Kita baca nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Kita balik dekat rumah, bertemu dengan anak, bertemu dengan cucu, kita tengok wajah cucu kita cantik. Kita cakap apa, para jemaah? Kita cakap Masya Allah. Kita sebut nama Allah. Dan nanti sewaktu kita tidur, kepala ni kita letak dekat bantal, nama siapa yang last kita sebut? Nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin 24 hours dia hidup dengan Allah. Maka pasti sewaktu kaki ini diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rindu ini rasa terobat, para jemaah rahimakumullah. Jadi itu yang kita ingin. Itu yang kita ingin. Biar Ramadan yang lalu ini, para jemaah, 30 hari yang lalu ini, saya tahu sudah 20 lebih hari yang berlalu,
Ramadan masih lagi ada para jemaah. Masih lagi ada. Walaupun kat radio-radio mungkin sudah ada lagu-lagu raya. Tapi Syawal nanti boleh tunggu. Syawal boleh tunggu seketika. Kita fokuskan dengan bulan Ramadan. Hari-hari yang terbaki ini para jemaah. Wallahu alam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala catatkan nama kita di antara mereka yang dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. We do the maths, hisap sedikit. 12 setahun ada 12 bulan, 1000 bulan divide by 12 kita dapat 83 tahun. Kenapa para jemaah? Allah berfirman, Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 83 tahun. 83 years. Why 83 years? Allah boleh sebut 2000 bulan, boleh sebut 3000 bulan, tapi kenapa 1000 bulan? Latar belakangnya Nabi sedang sampaikan tazkirah kepada sahabat. Lalu Nabi berkata, dulu umat terdahulu di zaman Bani Israel, ada satu hamba Allah. Dan zaman Bani Israel maknanya usia mereka beratus tahun lah. 300, 400 years, wallahu alam. Jadi dia ni berjuang di jalan Allah. Dia pakai dia punya armor, baju perisai. Nabi cakap 80 years, 80 tahun dia tak tanggalkan dia punya baju perisai ni. Maka para sahabat rasa pelik. Para sahabat kata, ya Rasul, macam gitu sekali lama dia ni berkhidmat ataupun berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti pahalanya begitu banyak. Kita tak boleh challenge lah ya Rasul. Maka turun firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Bayangkan Lailatul Qadar, kita buat 2 rakaat para jemaah. Kita buat macam biasa saja. Kita buat tarawih. Kita masukkan duit dekat tabung $2 para jemaah, tapi ditakdirkan malam itu malam Lailatul Qadar, pahalanya dilipat kali gandakan 83 tahun. Rahmatnya Allah untuk kita para jemaah. Allah Subhanahu Wa Taala sayang akan umat Nabi SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala para jemaah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita fadilat dan kelebihan bulan Ramadan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan yang kita laksanakan pada bulan ini dan pada bulan-bulan yang mendatang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita istiqamah. Allah kurniakan kepada kita umur yang panjang, kesihatan para jemaah di jasad. Allah kurniakan kepada kita ketenangan ahli keluarga, ketenangan pada situasi, dan Allah murahkan bagi kita rezeki kita insya-Allah. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita tutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.